nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau, dia dah terpekik apa semua Pak, ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 kali 7. Selamat kembali dalam rancangan podcast Ruqyah dan Mantra. Podcast ini dibawakan khas oleh Sate Boy, sate yang terlaris di Singapura. Dan anda kalau nak beli sate, anda boleh saja pergi ke laman sateboy.sg. Jangan lupa letakkan promo code ini RMXSB10. Saya ulang, RMXSB10. Pasal kau kejung. Baik para pendengar, jangan ke mana-mana. Kita akan lanjutkan dengan kisah seterusnya oleh tetamu kita, Brother Ahmad. Okay Ahmad, you have another story to tell us. Belum habis lagi kan kisah kau? Betul. Okay, come teruskan. Okay, so another story is when my majlis, my majlis kahwin lah. So this so-called tukar ubat was there. So every of kita punya majlis kahwin dia akan ada. Masih baik So-called semua adik-beradik lah. So-called he's there to protect the whole majlis lah. Kisahnya lah. Okay. So during that time I dah start to so-called be aggressively go against dia punya practice. Okay, first of all is dia punya cara is kita lelaki kalau nak beli cincin kahwin nak kena pakai mask. So kita dah tahu bahawa mask kita mana boleh pakai. So I go against it. So ada jugalah that a short conflict with parents, but I still go with my way. Then secondly is during my majlis, kira kemah sebelah naik, cause I do bawah blok lah. So kemah dah naik semua everything. Then dia start lah dengan dia punya so-called ritual dia. So dia punya ritual is ada bacaan dia kasih dekat, because he know that I don't want to practice, so he give it to my dad. So adalah bacaan dia macam sound like a surah, tapi macam not completely surah tu. Macam gitu lah. So so adalah dia punya macam nak kena so-called taruh kat bawah pelamin, bawah kapet. taruh apa? Okay, benda-benda dia is dia macam dalam beg. So dalam beg tu ada garam kasar, ladi hitam, then on top of that ada if I not wrong ada kacang hijau, if I not wrong lah. Okay, I tak ingat Then other than that is cili kering. Okay, so cili kering. Dan lepas tu dia suruh I campak I punya baju I dah pakai kat atas. Itu yang kat, kira masak bawah blok tempat orang ada, masak tu kat atas. Atas dia punya apa dia? Atas kemah. Kemah tempat orang masak tu. Campak baju kau. Campak baju yang dah pakai. Okay. Kira lepas tu dia cakap Friday dan Sunday apa. So nak kira nak have the best event, kita hadang hujan. Yang selalu kita dengar lah, kita nak hadang hujan. So hadang hujan punya cara is for that few nights nak kena kira 4 penjuru kat bawah blok tu nak kena tanam cili kering, lepas tu bakar. Bakar. Okay. So that is the practice lah. Tapi for me, I tak really initiate. So I go far from what they do. Then after that tengok daripada jauh je. Dia kena diamkan diri lah. Faham. Then lepas tu kira majlis as per normal. Okay, then after that we dah kira dah rumah tangga. Then after that kira kita stay at kita punya own house lah. Me and my wife stay at our own house. So during the pregnancy, yang paling seram is the one yang I share at the first episode. Bahagian satu tadi. Ya, ada penampakan from my friend. Then lepas tu I kena on the same night also. Then after that my wife give birth. Alhamdulillah. So my wife give birth, my kira being taken care of my parents lah. My wife kira pantang lah kira. So my first son ni, kira dia when he was a baby, dia punya kira for me I don't know apa, first time parent ni. Tapi selalunya 6 petang sampai 2 pagi dia akan nangis saja. Dia akan nangis, kasih susu pun tak nak,
kasih apa semua pun tak nak. Hari-hari tau, without fail. Panjang Without fail. So during that moment kan, kita tak banyak tanya lah. Okay. Then my mom pun tak share dengan kita. After that, she share this story with us. Dia cakap, okay, first of all, me as a son, kita and my wife, kira me and my wife, kita agree to let my mom and my son accommodate dekat my master bedroom. She insist she don't want. Dia cakap tak apalah, aku tak suka tidur bilik korang. Let me and your son tidur kat living room. Okay lah. Tapi kita rasa guilty conscience lah. Kita kat bilik sedap-sedap, habis dia orang kat luar kan. Mati-mati dah tak nak. Okay, tak apa. Then after that, bila part dia tengah nusukan my son, pukul kira wee hours lah pagi, 1-2 pagi, around there 3 pagi, dia tengah susu tu, dia duduk, dia tengah pegang, macam ada orang tunjul kepala dia daripada belakang. Banyak kali. Ni your mom ceritakan lah? Yes. Lepas dah habis, kira dia dah balik rumah dia, then she share the story with me lah. Then after that, my sister, that time I think dia datang rumah ke apa, lipat-lipat lah. So dia nak pakai toilet, habis common toilet ada orang, so dia pakai my master toilet. Dalam master tak ada orang, so dia masuk master toilet, dia nak pakai toilet, dia keluar, dia nampak macam ada lembaga hitam dekat my katil. Terus lari keluar. Itu part I nampak dia pakai kecoh macam dia lari keluar. Habis terus macam besar dia tak nak cerita. So she cerita with my mama. My mom share story with me again. So that's where the episode of one after another Perukia come over. Yeah. Then kira for us, husband and wife, kita tak ada rasa macam benda yang menyeramkan kat dalam tu rumah. Tak ada terus. Even I pagi-pagi buta tengok bola, tengok TV, kira tak ada seorang-seorang kat living room. Tak ada macam rasa seram. Then my wife pun macam tak rasa, bila pada seorang-seorang kat rumah pun tak rasa apa-apa seram. Cuma early this year or late last year, macam kita ada, when my wife, because my kitchen tempered glass punya backsplash apa, so hitam, so you kan nampak your reflection kat belakang. So bila dia cakap lah, macam a few time dia tengah cuci pinggan, dia akan nampak macam kelibat-kelibat kat belakang lah. Macam someone is there, tapi bila dia tengok macam tak ada. Then I also kena. I pun kena. That time I suka macam duduk kat sofa, TV off, just termenung. Macam gitu lah. Dia akan nampak dekat my TV reflection dekat, because my TV reflection belakang is my main door, so nampak macam ada shape of a human being. Tapi bila part pusing is tak ada apa-apa, kira my back ke apa. So macam gitu. Habis bila part tengok TV, macam kat tepi tu ada bilik apa, so nampak macam ada orang macam cak-cak. Tapi still macam tak rasa gerun. Dia tak macam buat kita rasa takut. Tapi it's a red flag because of when my son dah start membesar, dah boleh berbual, tu yang dia start tu tegur-tegur. First dia tegur is, okay, dia punya playroom kat dalam main musola. Okay, dia punya playroom kat dalam main musola, and dia tak suka main-mainan dia kat dalam tu bilik. So how he do is, kita find it weird is, dia akan bawa mainan tu keluar ke living room. Tak kira apa, bila pagi petang sama, dia takkan seorang-seorang kat dalam tu main, seorang-seorang tak ada. Kalau dia nak pun, dia akan bawa kita. So kita teman, ataupun suruh kita main dengan dia kat dalam tu bilik. Recently he get very wild. What I mean is dah start tegur, kira tegur directnya. Tegur macam mana ni? Dia cakap dekat tingkap, dekat langsir tu ada monster. Ada and lagi mendalam is, dia dah tahu word momok. Okay. Dia cakap, daddy got momok very big. Dia cakap black colour. Then I kira nak kena macam, kira lakinya ego lah. Kira macam tak takut lah. When was the last time dia tegur? Semalam. No, tadi. Sorry. Tadi is the most recent one. Tadi sebelum nak datang. Tadi. Malam ni? Malam lah, selepas maghrib. So cuma sekali je. Sekali tu. Okay, sorry. Tadi Mia tegur macam mana? Kira tadi Mia tegur, bila Pak nak keluar jumpa korang, dia diri kat dining area.
Dia tunjuk kat corner of the dining area. Dia random diri ke situ tau. Diri, lepas tu dia tengok kita. Lepas tu macam tanya dia, why happen? Dia cakap, dia tunjuk. Cakap kau big momok, black colour daddy. Cakap gitu. Then I say, I terus macam nak, because my wife is there Yeah. so I macam nak Brush it off lah. Kira macam tak lah, kira macam make it positive lah. Try my very best to make it positive. Macam that's scary or not? Dia cakap gitu, a bit. But got disturb you not? No. Then what I teach you? Allah Akbar, dia tu tunjuk gitu. Tu dia macam biasa. Dia tu macam biasa. Because I want him to jangan so called I want to instill him jangan takut lah. Faham. Tapi dia tak tahu bapak dia pun kira dah goyang juga tu. Aku pun dah goyang ni. So to me one occasion yang paling untuk me and my wife kira macam paling kira untuk kita pun dah rasa seram. When dia balik sekolah, one of the day, dia balik sekolah pukul 6 lebih petang. Dia balik, dia masuk rumah, dia pergi ke living room, terus dia lari. Me and my wife tengah tutup pintu semua kan, baru masuk rumah. Dia masuk dulu. Dia punya habit, dia suka masuk dulu. Dia masuk, dia terus pergi ke living room. Lepas tu dia lari kalang kabut. Dah nangis-nangis. Dan dia cakap, dia tengok kenapa ni? Cakap, I saw Momo very big, very scary daddy, very scary. Tutup mata. So that's where another ustaz come in lah untuk rukiahkan. So that is my episode of one after another punya rukiah come lah. Sampai sekarang And the thing still occur, like I say lah, tadi dia baru nampak lagi. So the one yang I think yang selalu nampak obvious is my son lah. Tapi to the extent macam I think dia pun dah lali kan. Dia pun kira dia dah banyak kali pun dia tegur pun macam tak ada benda lah. Yalah, Tapi dia nampak tapi dia budak takkan tipu apa. Correct. That age takkan tipu kita punya. Either dia cakap monster ataupun momok. Kira takkan tipu lah. Kau pun dah train him lah to be macam positive and no say the things apa yang kalau nampak benda ni apa nak kena buat. So San, you dah dengar cerita daripada gini kan, dia punya pengalaman dengan what is your opinion? Whether benda ni ada kemungkinan daripada barang-barang ni ataupun dia penunggu ke apa? Untuk aku, kalau budak kecil yang nampak biasalah kan, okay, biasa jugalah. I would say is common lah kat luar tu. Tapi most time it have to do dengan ibu dan ayah, bukan dengan anak-anak tu. Ada masalah kepada ibu dan ayah. Maksudnya tu antara keturunan ataupun ada di antara keturunan mereka yang pernah belajar yang ilmu yang hitam. Mungkin mengambil ilmu ataupun ibu dan ayah ada belajar, ibu ayah sendiri yang ada belajar ataupun mengamalkan benda-benda yang tak sepatutnya lah, yang mengakibatkan anak tu terkena serpihan macam gini. So antaranya maybe Ahmad, you boleh suruh your wife atau yourself, you peluk anak you tu, then you usap kepala dia ke bawah dengan bacaan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat nombor 9. Buat sering kali, banyak-banyak kali buat. Tu buat satu amalan lah. Pasal ayat tu dia menjadikan dinding di hadapan, di sebelah tepi, dan ayat tu juga antara ayat yang I would say mujarab lah untuk mereka yang sering penampakan macam gini. Kita kira tutup balik lah. Tutup balik. Kita tak nak jadikan satu kebiasaan. Takut nanti dia memudaratkan nanti. InsyaAllah. Tapi so far bila kau panggil macam perukiah-perukiah datang untuk rukiahkan rumah semua, what are the orang punya most feedbacks lah? Okay, to share with you guys, because I ever heard and learn from an ustaz or asatizah kita that kalau apa ni, kira kalau nak buat apa-apa kira is more than one lah. To confirm, you do it more than one. Kira different people lah, different opinion lah. Different opinion, tapi make sure dorang buat in a proper way lah. So I did kira 2 ustaz dengan satu this guy who have so-called claim he have indigo. So ustaz, minta maaf, yang this guy ni, yang the third guy you call ni, dia seorang perawat di Singapura. And so-called dia ada indigo lah. Indigo apa? Indigo ni apa?
Indigo ni colour. So indigo ni dia seperti seakan kasyaf. Seperti Okay. kerana dia boleh nampak benda-benda di sebelah mata lah yang kita tak nampak. So kita call it sebagai anak indigo. Kerana dia punya colour yang dia nampak tu, dia kalau kita baca daripada certain kitab, dia seperti nampak aura dekat badan kita. Okay. Aura dalam badan kita ni ada 7 warna. So di antara tu dia akan nampak dengan clear mata dia. Anak-anak indigo ni dia bukan satu kelebihan untuk orang yang ada indigo ni, dia bukan satu kelebihan. Malah dia perlu sekali untuk dirawat, ditutupkan lah. Ni susah sikit nak cakap pasal ada orang akan skeptical about this thing dan tak setuju. Kalau kita cakap you nampak benda ni, you selalu nampak benda ni, kemungkinan you mungkin ada benda yang mendampingi you lah. And 99% orang tak boleh accept. Understand. Orang tak boleh accept. So it's actually hard for me to say it on air right now, pasal nanti akan ada feedback yang orang mendengar ni, orang akan terasa lah. Okay lah, ini kira kau punya advice lah. Ini advice, tapi kita memang tak judge terpulang masing-masing lah. Kalau apa you nak take this. We are not judging, but dalam perjalanan kita dalam rawatan ruqyah syariah, especially in Singapore, we have this we will draw a line. We know that this is kita, like I say, kita semua hamba Allah yang lemah. Kita bukan seorang ulama, nabi ataupun orang yang mempunyai agama yang that top. No, kita semua hamba yang lemah. So kita kadang-kadang kita punya solat pun kita tertinggal. Kita apalagi kita punya pandangan mata kita ni berzina mata. Mulut kita pun nak kena jaga. Kan susah nak. So kalau you ni semua you tak terjaga, tapi you nampak benda-benda ni semua, there's a question mark lah. There is a question mark. Faham. So tadi Ahmad tadi you cakap dia panggil ustaz ada indigo, dia cakap apa? Yang perawat ada indigo, ustaz ada indigo. Perawat. So yang perawat tu so for ustaz punya feedback, basically ustaz cakap kira amalan kita nak kena kuatkan lagi lah. Solat on time, azan, kita sebagai suami azan rumah, then after that ngaji semualah. Then cuma one of the ustaz say that basically because I indirectly macam I force him lah, I want to know kan. So he say basically ada banyak lah. Kat rumah tu ada banyak, tapi kat luar tu tengah queue. Kira apa yang keluar, dia keluarkan daripada tu rumah, yang kat luar tu tengah menunggu nak masuk lagi. Kira dia macam one in one out lah. Macam gitu lah. Indirectly lah, the way he phrase it macam gitulah. Okay. On top of that, yang indigo pula, dia cakap is dia nampak ada apa dia cakap tu, ada lembaga kat luar rumah yang paling yang buruk and macam very revengeful, bengis macam mendendam something like that lah. Kira dia macam tak happy lah. Dia tak happy. Dia macam nak masuk tak boleh masuk, tapi dia macam menunggu the chance. Tapi apa agaknya benda-benda gini nak masuk, nak tunggu, nak dapatkan benda apa alam. And dia claim by him is that benda tu bukan liar. Kira yang macam sesat, yang macam passerby bukan. Pelihara lah. Kira something like that lah. Dia tak directly cakap, tapi his phrase is like that. Dia cakap paling kira yang dalam rumah ada yang macam tak cenggu. Kira passerby, something like passerby lah. Kira liar. Dia masuk, dia keluar, masuk, keluar, macam gitu lah. Tapi yang luar ni is kira yang lagi kira macam lagi wild lah. Ada macam ada intention lah. Yes, dia ada intention yang dia tak boleh penetrate. Boleh, insyaAllah nanti kita datang kat rumah kau dan kita lakukan sesuatu lah, insyaAllah. Boleh. Kalau Allah izinkan, mungkin kalau Allah izinkan, insyaAllah Allah izinkan, kita akan bantu lah. Boleh podcast sekali lah. Astagfirullahalazim. Syekh Maulana Syekh Maulana Kai Syazwan. Tapi dah takut lah dulu kan Kai kuat abang vlog dah takut lah. Tu dah tak ada Boleh video call pun aku tak nak. Okay, baik. I think it's time for us to uraikan, buka benda ni untuk kita punya para penonton kita. Boleh Boleh insyaAllah. Okay, take one. Astagfirullahalazim. Apa kau?
Tak apa. Untuk safety pegang ni. Aku biarkan Tadi dah pegang. Ni kepada itulah. Tak maulah Jangan Arif. Jangan macam gini. Kau satu lah. Tak ada. I need to take videos. Come try. Close shot. Okay Kai, try. I mean this is your Ini dah buka aib Tak ada. Close shot. Nanti aku ajar lah baca apa semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. I'm sure kita punya pada penonton kita Rukiah Mantra pun nak kau yang buka pegang aku. I'm very sure of that. Special request. Especially me lah. Betul. Asyik sahan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda ni? Okay kan. Maybe buka yang the white colour first. Buka macam mana? Kau nak kena ajar aku. Apa? Okay. For your info, ni ada satu coin, medal coin ni. I think kita pernah huraikan dalam episod yang lepas, the early season part of Rukiah dan Mantra. This is called coin Yasin lah. Coin Yasin. Duit Yasin. Duit Yasin ni dia sebenarnya bersih je, tembaga biasa. Dan duit Yasin ni dia banyak fake kat luar. Dia banyak sangat fake replika. Banyak sangat. So kalau yang nak cari yang betulnya tu bukan mudah lah. Duit Yasin ni apa ni actually? Macam mana dia boleh timbul? Macam mana orang... Dia sejarah duit Yasin ni, if I'm not wrong, betulkan saya kalau saya salah, mereka akan gunakan ni sebagai satu wadah untuk bertukar barang dengan alam yang lain pada Trade waktu trade dulu. Antaranya lah. Dan juga duit Yasin ni diyakinkan pada mereka ya untuk mendapatkan rezeki, diyakinkan. So duit Yasin ni dia macam-macam. Dia macam-macam, ada macam-macam figure, but this one is very very smooth. The paling licin atau paling smooth yang saya pernah pegang lah. Kalau ni smooth means ada yang betul-betul macam dia crafted lah. Dia punya ukiran dia terkeluar. Embossed. 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 Ukuran terkeluar. I think kita ada kat studio kita. Apa? Kita ada dekat studio kita. Okay kan, maybe yang buka yang putih tu, nak kucing. Sebelum buka ni bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mintakan perlindungan daripada Allah SWT. Dan you just buka. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti ada apa tu, pasir ke something ada kat dalam tu. Tak ada, macam mana aku buka ni? Betul tak betul? Jangan terabur-terabur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pun susah. Kan biasa buka parcel je cepat je. Menggigil. Tangan menggigil. Kat rumah mesti tak ni tak gunting. Tak tolong dapur Tak pernah iseng ikan Ini bukan ikan masalahnya. Okay, sekejap Minta maaf kalau lambat sikit. Macam seram sejuk lah. Ya, ada powder powder putih Tak tu. Tak, aku rasa macam abu-abu lah. Ni kain putih pun tak tahu dia ambil daripada mana. kain pocong lah. Kain kapan. Astaghfirullahalazim. Tolonglah. Kira arwah meninggal kira paling teruk lah. Betul. Dia ambil daripada kain tu. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kira dah wal tau ni. Kira kita kena tengah mentalkan Kai lah. Susah juga buka. Kalau kain biasa tak lah. Kain lain balik. Tak payah cantik-cantik kan, potong je. Lagi satu bungkusan ke apa? What's that? Oh. Kertas. Tapi kertas ni dia macam ada tulisan tapi Falama al-qala Musa.
Dia macam kertas lah. Tulisan. Tapi dia tak boleh buka, kertas dia dah melekat-lekat. Dah tak boleh buka lah. Okey, tak apa. Okay, tapi sekejap aku tunjuk macam ni lah. Macam ada tulisan-tulisan ni. Tanah Tanah. Tapi ni apa? Pun tanah. Tanah apa tu, Kai? Sekejap, ni macam ada. Jadi ni kita boleh letak dekat during ni kan? Tu ni macam ada Apa tu? coin lah. Coin ke butang ke something ada lah. Tak Ya, ada. Yang lain semua tanah. Tanah Hmm. Okey kan. Tapi ya. Okey, bismillah. So, para penonton Ruqyah dan Mantra ini adalah antara buhul yang dibawa oleh pendengar kita lah. Pendengar Ahmad. Okey, kan. So ini satu bohol yang dah buka. Dalam ada macam tanah, macam pasir dengan ada kertas ni. Memang dah tak boleh buka lah pasal dah keras. Buka sikit je dia dah koyak. Tapi dekat kertas ni kita ada nampak macam ada tulisan-tulisan. Tak tahu dia huruf ke tak huruf, tapi dia bukan tulisan Rumi lah. Dia macam ada dia macam ada bahasa-bahasa dia lah. Tak tahu bahasa apa ni. Okay, kau boleh letak sini lah. Jadi kita try buka. Tak boleh lah, dia dah keras lah. Nak pelan-pelan lah. Kita buka. Tak boleh lah. Kan Dah hancur. Tak dah apa. hancur. Nanti kita bakar, kita buang lah, InsyaAllah. InsyaAllah. Apa? Kan dia macam butang tu kan. Ni bukan komia. Ni benda dia sejak tahun apa? Oh dah lama. Dah lama. Ni ada macam zaman budak lagi lah Secondary lah. Secondary. This doesn't belong to you. I cannot recall. Okay. Okay lah. So ni pun antara barang sihir. Ni sekali. Semoga Allah memusnahkanlah, patahkan sihir ni, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Okay dah. Okay. Tak. Kau sila. Glove aku dah kotor. Sila. Okay, kita buka dah tu. Okay, ni adalah kain kuning. Sama juga kepunyaan pendengar kita, Ahmad. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Ada taring lah kat dalam. Ni akan tunjuk nanti Are you okay? Okay. Oh. So kalau anda tengah tengok, ini ada macam bentuk taring. Lepas tu dekat luar dia ada diikat dengan tali. Tali tu macam friendship band gitulah. Kan lepas tu ada macam bulu-bulu dia. Anda boleh tengok lah dia dekat video. Rasa ni macam bulu harimau ni. Taring harimau. Tak tahu? Oh alam. Ni rasa macam apa, bulu harimau. Okay. Taring tu dia punya. Ada boleh buka Buka. Boleh Kuku dia tak? Kuku. Bukan kuku Kuku besar tu. Besar? Dah boleh buka belum? Dah buka. Nanti kita buang tutup pakai ni. Okay, so
Has I mean kita daripada Rukyah dan Mantra podcast kita ni, we are always being raw about things that's happening pasal benda gini, dan you see what you get. Kita tak ada tapis. Yang pertama kali yang dibuka oleh Kai adalah satu buku. Dalam tu ada kertas, tapi kertas ni dah koyak-koyak lah, dah tak boleh baca lagi apa dia tulis kat situ. Dan dalam juga ada macam butang dan dengan tanah-tanah. Tanah ni tak tahu sama ada, kadang-kadang orang gunakan tanah kubur. Kadang-kadang orang gunakan tanah kubur, kadang-kadang. So kita tak tahu tanah ni apa. Dan yang satu pula adalah I think taring lah, taring atau kuku, tak tahu lah. Taring harimau lah ni, yang diikat macam gini, yang yakinkan untuk jadikan sebagai tangkal untuk you dinding, gerun untuk si gerun something like that. Ini kau masih ingat tak? Kira ingat tak ingat, kira macam ni yang pakai kat pusat kan? dua-dua. Oh, dia sama juga. Okay. So macam ibaratkan macam luar rezeki. Okay. Jadi kalau kerja orang takut. Tapi after you pakai ada efek tak? Tak ada lah. Tak ada. Untuk this, kalau you all nak tahu yang benda-benda ni adalah benda khurafat. That's it. Benda khurafat yang dilarang dalam agama Islam. Islam tidak mengajar untuk gunakan benda-benda gini untuk mendapatkan rezeki ataupun untuk menundukkan orang daripada takut-takutkan you lah. So benda ni is totally off. Tak boleh gunakan. There's no two way about it. Tapi dia ada macam, kenapa yang ini putih, yang ini kuning, ada macam warna dia warna ini kain dia. Kan ustaz tu dah cakap dia ada macam connection warna-warna. Nak tahu warna ni, tengok episod Ustaz Nodarus. Betul. Dia ada terangkan pasal warna-warna ni lah, lebih terperinci kat situ. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi kepada Ahmad. InsyaAllah kita akan, kalau ada masa yang Kesempatan lagi kita akan panggil you. Dan mungkin ada lagi cerita-cerita yang hangat Ahmad ada yang masih belum ceritakan lagi, mungkin kita boleh panggil lagi sekali untuk terpanjat abang. So siapa ni Sahan, kalau siapa-siapa yang pendengar kat luar ni tengok video ni, dia nampak dia ada benda ni kat rumah lah, macam mana dia nak hapuskan benda ni, nak panggil perukiah ataupun dia boleh buat sendiri ke apa? You boleh buat sendiri, tetapi kalau tak confident, takutnya ada benda yang datang. Bukan, takutnya kalau macam let's say tak kosong. Tak kosong lah. The momentum is tak kosong lah. Jangan just panggil seorang perawat untuk datang bantu. Asyik. Tapi untuk buka sendiri, no problem. Boleh juga. Jangan kosong-kosong lah. Ada macam bacaan ke semasa bila tengah buka tu. Just a'udzubillah minasyaitanirrajim tu jangan pernah tinggal. A'udzubillah minasyaitanirrajim. That is one of the powerful jugalah. Okay. Baca nampak. Dah buka baru baca. Dah baca. Fokus lah. Yang lain-lain semua, yang lain macam ayatul kursi all bawa. Ni semua yang mudah-mudah lah, yang you boleh hafal dengan mudah. Kalau nak lebih terperinci, yang surah Falama Al-Qalam Musa tu semua pun boleh juga kau nak baca. Kalau nak you nak buat. Okay, InsyaAllah. Semoga mudahan apa yang dikongsikan oleh kami berempat dapat memberikan manfaat kepada para pendengar kita, para penonton Rukyah dan Mantra. Kalau you all ada apa-apa yang nak cakap ataupun nak komen, sila komen kat bawah ni. Dan jangan juga lupa kita punya sponsor. Kita punya sponsor, again, kalau nak order sate, anda boleh pergi ke laman mereka, sateboy.sg. Dan bila kat dalam order sate, jangan lupa letakkan promo code RMXSB10 di bawah, seperti yang di bawah ni, dekat dalam laman mereka. Baik, Mat, you got anything else rasa yang last words for our viewers? Okay, for me is there's a few things, maybe one or two. Make it a fast one. Kalau kita nak kira nak baik pulih, kalau boleh jangan salah pilih perawat lah. Okay. Tak semestinya nampak macam okay, tapi kita sebagai manusia biasa pun nak tahu sikit sebanyak how to so called macam
filter lah. Okay, orang tu sahih ke tidak ni semua kan. Then last but not least, kalau sekiranya kita berdepan like me, we related with orang yang kita terlalu sayang dalam hidup, tapi kita tahu ada dia punya red flag ataupun kita tahu yang salah, kita jangan ketepikan diorang atau buang diorang. Okay, which is commonly being done sekarang. Okay, which tak agree terus buang. Kalau boleh jangan, tapi kita nak kena usaha sedaya mungkin untuk pulih. Pasal at the end of the day, kita pulihkan untuk bukan diri sendiri, tapi untuk keluarga kita. And last but not least is keluarga yang kita sayang amat sangat. Baik, Alhamdulillah. Kita bertiga mendoakan semoga keluarga Ahmad, keluarga besar Ahmad, termasuk ibu dan ayah semua mendapat satu perlindungan dan keredaan daripada Allah SWT. Dan semoga I dengar for the next few months later on your parents nak pergi ke umrah, right? Ya. Kan kita juga mendoakanlah semoga umrahnya tu mabrur insya-Allah. Amin. Okay, kita akan jumpa lagi kepada episod yang lain. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.